Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, bertemu lagi kita untuk subjek Sirah tahun 5. Baik. Jadi untuk hari ini pelajaran kita adalah pelajaran kedua, iaitu berkaitan dengan peperangan di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, unit 1, peperangan Badar. Jadi murid-murid boleh keluarkan buku, buka buku muka surat 10. Kita akan tengok tajuk kita Perang Badar. Baik. Tengok surat 11 ni dia kata baca dan fahami. Baik, jadi dekat sini dalam peperangan Badar ni macam biasalah, dalam mana-mana peperangan pun bila cerita tentang sirah ini, perkara yang perlu kita ambil berat ialah berkaitan dengan tarikh, tempat, nama orang. Itu semua benda yang sangat penting lah. Baik, kita tengok dalam peperangan Badar. Jadi peperangan Badar ini ada kisah dia. Jadi insya-Allah kita akan baca dulu tentang kisah peperangan Badar. Baik. Tengok, semenjak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berhijrah ke Madinah, orang-orang kafir Quraisy tidak henti-henti berusaha dengan sedaya upaya untuk menghancurkan Islam. Orang Islam telah mendapat pengkhabaran bahawa orang kafir Quraisy tidak akan membiarkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat hidup dengan aman di Madinah. Oleh demikian, Nabi sentiasa berjaga pada waktu malam. Baginda juga dikawal oleh sahabat baginda. Baik, jadi seperti yang kamu dah belajar sebelum ini tentang hijrah Nabi, perpindahan Nabi daripada kota Mekah, Nabi berpindah ke Yathrib ataupun kota Madinah. Jadi orang kafir Quraisy yang berada di Mekah, walaupun Nabi dah berpindah ke Madinah, mereka masih lagi rasa benci, rasa dengki, rasa tak puas hati kepada Nabi Muhammad dan juga orang Islam. Jadi orang Islam yang pada ketika itu berpindah daripada Mekah ke Madinah, mereka ini berpindah dalam keadaan rahsia. Maknanya mereka pergi tinggalkan rumah mereka, harta mereka, kedai mereka, binatang peliharaan mereka, memang ditinggalkan, dia tak bawa. Jadi mereka pergi ke Madinah tu ataupun Yathrib ketika itu memang selai sepinggang saja. Jadi barang tak bawa langsung, mereka berpindah. Jadi barang-barang mereka ini kebanyakannya ada di Mekah lagi. Jadi orang kafir ini dia tak puas hati. Dia masih lagi tak puas hati dengan Nabi Muhammad dan orang Islam. Jadi Nabi ini sentiasa dikawal oleh sahabat. Sahabat jaga Nabi, sebab kemungkinan itu bila masa saja orang kafir akan menyerang Nabi walaupun Nabi dah berada di Madinah. Baik, tengok. Pada suatu hari dalam bulan Ramadan tahun kedua Hijrah. Ini penting Ambil sikit pensel, kamu garis sikit kat situ. Bulan Ramadan tahun kedua Hijrah. Ingat, peristiwa perang Badar ini berlaku pada bulan Ramadan. Tahun keberapa? Tahun kedua Hijrah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keluar memimpin satu pasukan tentera seramai 313 orang. Ini penting. 313 orang yang dilengkapi dengan 2 ekor kuda. 2 ekor kuda perang dan 70 ekor unta sebagai tunggangan mereka. Pasukan tentera Islam ini bertujuan untuk menyekat rombongan dagang Quraisy yang dipimpin oleh Abu Sufyan. Baik, ini penting Tujuan dia apa? Untuk menyekat rombongan dagang Quraisy yang dipimpin oleh siapa? Abu Sufyan. Baik, Ustaz ulang sekali lagi. Jadi Nabi memimpin pasukan tentera seramai 313 orang yang dilengkapi dengan 2 ekor kuda perang dan 70 ekor unta sebagai tunggangan mereka. Mana mereka nak naiklah unta 70 ekor tu. Tujuan untuk apa? Menyekat rombongan dagang Quraisy yang dipimpin oleh Abu Sufyan. Jadi kat sini kita nampak Nabi bukan keluar untuk berperang. Itu yang pertama. Sebab macam mana nak berperang kalau kelengkapan pun tak cukup. Nabi bawa 2 ekor kuda perang saja. Kalau nak berperang sepatutnya Nabi bawa 313 ekor kuda. Tapi 2 ekor kuda je untuk berperang. Dan 70 unta untuk tunggangan, untuk mereka naik unta saja. Jadi kelengkapan berperang tak ada. Sebab tujuan bukan untuk berperang. Nabi untuk menyekat rombongan dagang Quraisy. Sebab apa? Sebab Abu Sufyan ini
dia ambil barang-barang orang Islam. Lepas ni kita tengok baik, mereka mahu mengambil semula harta orang Islam yang dirampas oleh orang Quraisy ketika meninggalkan kota Mekah. Baik, sebelum ni Ustaz dah bagi tahu yang orang Islam waktu dia berpindah daripada Mekah ke Madinah, dia tak bawa barang dia, dia tinggalkan semua barang dia. Jadi orang kafir ini diambil barang-barang orang Islam ini, kemudian dah lah ambil, dia curi, dia nak jual pula. Jadi barang yang nak dijual ini dipimpin oleh Abu Sufyan dengan orang-orang dia. Jadi Nabi dapat tahu berita tu, Nabi terus sediakan orang untuk sekat supaya ambil balik barang-barang orang Islam ini. Nampak? Baik, kita tengok kat situ. Berita keberangkatan tentera muslimin diketahui oleh Abu Sufyan. Abu Sufyan dapat tahu daripada spy dia yang Nabi cuba nak halang dia. Beliau dengan segera menghubungi Abu Jahal. Jadi dia terus hubungi Abu Jahal di Mekah bagi memohon bantuan tentera untuk melindungi rombongan perdagangan dan harta benda yang mereka bawa. Jadi Abu Sufyan ni dah dapat berita yang Nabi akan datang untuk tahan dia. Jadi dia terus minta bantuan daripada Abu Jahal yang ketika itu berada di Mekah. Jadi Abu Jahal telah keluar dengan memimpin seramai 1,000 orang tentera lengkap bersenjata dan bertemu dengan tentera Islam di suatu tempat bernama Badar yang terletak kira-kira 150 km dari Madinah. Baik, ini penting Tengok Abu Jahal ketua dia. Dia bawa seramai 1,000 orang lengkap bersenjata dan bertemu dengan tentera Islam satu tempat bernama Badar. Ini sebab apa nama peperangan Badar? Sebab dia berlaku di Badar. Nama tempat tu Badar. Badar ni dekat mana? Kira-kira 150 km daripada Madinah. Jadi dinamakan perang Badar sebab sempena nama tempat peperangan itu iaitu di tempat yang bernama Badar. Jadi ketua Abu Jahal bawa 1,000 orang yang lengkap bersenjata. Maksudnya 1,000 tu ada senjata, ada kuda perang semua. Nampak? Jadi kamu bayangkan 313 orang yang tak cukup bersenjata nak berperang dengan 1,000 tentera yang lengkap bersenjata. Kamu main bola 10 orang nak lawan 3 orang, kamu rasa siapa menang? Nampak? Jadi 1,000 orang nak lawan dengan 313 orang ni. Jadi kita tengok apa pula yang berlaku. Baik, ini sangat penting Sediakan pensel semua. Baik, pada 17 Ramadan, garis 17 Ramadan bersamaan 12 Januari tahun 624 Masihi, garis, berlakulah perang Badar yang dimulai dengan cabar-mencabar antara panglima perang masing-masing. Ingat, 17 Ramadan tahun kedua Hijrah berlakunya perang Badar. 313 lawan dengan 1,000 orang. 313 orang Islam, 1,000 orang kafir. Baik, jadi orang kafir, peperangan orang Arab, dia ada dia punya tradisi Jadi kebiasaan dalam peperangan orang Arab, mereka akan hantar panglima ataupun tentera dia yang paling kuat untuk lawan, seorang lawan seorang atau one by one dulu lawan. Jadi dalam peperangan Badar juga begitu. Kita tengok. Jadi orang Islam, Ubaidah bin Al-Harith. Ni penting Gariskan nama dia, Ubaidah Al-Harith, daripada pihak Islam berlawan dengan Utbah bin Rabi'ah. Ubaidah bin Al-Harith lawan dengan Utbah bin Rabi'ah. One by one lawan, satu lawan satu. Jadi lepas lawan, Utbah bin Rabi'ah kalah. Orang kafir kalah. Perlawanan yang kedua pula, Hamzah bin Abdul Muttalib, garis lagi, berlawan dengan Syaibah bin Rabi'ah. Nampak? Lawan kali kedua, kalah juga orang kafir. Dan yang ketiga, Ali bin Abi Talib berlawan dengan Al-Walid bin Utbah. Dan perlawanan yang ketiga juga dimenangi oleh orang Islam. Nampak?
Ubaidah menang, Hamzah menang, dan Sayyidina Ali juga menang. Jadi lepas dah habis ketiga-tiga ni, baru mereka ramai-ramai lah lawan pula. Jadi setelah berlaku perlawanan hebat, akhirnya ketiga-tiga pahlawan musuh tewas. Tiga-tiga tadi tewas, orang kafir tadi. Kemudian berlakulah peperangan yang sengit. Kemudian barulah berperang secara ramai-ramai. Berkesudahan dengan kekalahan teruk di pihak tentera musyrikin. Ingat, orang kafir kalah teruk. Seramai 70 orang tentera mereka terbunuh. Dalam 1000 tu 70 orang terbunuh, termasuk Abu Jahal. Ketua dia sekali mati. Garis 70 orang tentera terbunuh, termasuk Abu Jahal. Abu Jahal ni ketua dia pun mati juga. Dan 70 orang lain ditawan. 70 orang lain kena tangkap. Sedangkan di pihak muslimin, mana orang Islam pula, hanya 14 orang yang syahid. Mana 14 orang yang meninggal dunia. Jadi walaupun 313 orang lawan dengan 1000 orang, akhirnya tentera Islam menang. Sebab berkat bantuan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, ini sebagai nota ringkas untuk sejarah Perang Badar. Baik, Perang Badar berlaku pada 17 Ramadan tahun kedua Hijrah. Dan dia berlaku di Lembah Badar. Badar itu nama tempat. Jadi nama Perang Badar ini diambil daripada nama tempat Badar. Baik, kita tengok pada tentera kaum muslimin ataupun tentera Islam seramai 300 orang. Dan kaum musyrikin ataupun kaum Quraisy ini seramai 1000 orang. Yang terkorban dalam kalangan kaum muslimin seramai 14 orang yang telah meninggal ataupun mati syahid. Dan untuk kaum Quraisy seramai 70 orang yang telah mati dan 70 telah ditawan. Ditawan ni mana ditangkap lah. Dan kemenangan bagi umat Islam, kekalahan teruk bagi orang kafir. Baik, tengok perlawanan antara panglima perang Islam dan kafir. Jadi ini macam saya cakap tadi, dalam perangan ini dia ada peperangan satu lawan satu dulu, one by one. Jadi di kalangan orang Islam yang turut berperang ialah Ubaidah bin Al-Harith menentang Utbah bin Rabi'ah, Hamzah bin Abdul Muttalib menentang Syaibah bin Rabi'ah, Ali bin Abi Talib menentang Al-Walid bin Utbah. Jadi dalam perlawanan ini, semua ketiga-tiga perlawanan ini dimenangi oleh orang Islam. Jadi orang kafir kalah pada ketiga-tiga perlawanan ini. Jadi nama-nama ni kamu kena ingat. Jadi itu saja pada Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.